Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, kembali pada channel saya Nah Alias. Sebelum tu saya mohon kawan-kawan untuk support, untuk like dan subscribe channel saya. So kita akan review berkenaan dengan W Moto R33. Jadi saya percaya bahawa ramai sebenarnya sekarang ni ingin memiliki motosikal ni, dan kita cuba review yang terbaik berkenaan dengan motosikal ini dari segi performance dia. So saksikan video ni sehingga habis. Terima kasih. So hari ni kita cuba untuk review berkenaan dengan W Moto lebih detail, dan saya berkesempatan untuk kita test sendiri, kita bawa terjalan dan kita cuba nak lihat dari segi performance je lah kan, dari segi cornering dia dan suspension dia dan sebagainya. So kita akan bermula daripada Prima Kajang ni, kita akan masuk ke Semenyih dan kita akan masuk sedikit lah laluan di Kuala Kelawang. Untuk pengetahuan anda semua, RT3 ni berkapasiti enjin dia 247cc liquid cool single cylinder enjin Dodge dan saya lihat dari segi horsepower dia 23 horsepower. Ini di antara skuter 250cc yang paling tinggi lah setakat ini yang saya lihat yang berada di pasaran di Malaysia. Kalau S-Max pun dalam 22.5 horsepower kan. Baik, untuk RT3 ni biasalah skuter enjin automatic. Jadi menggerakkan transmisi ni menggunakan CVT gearbox. Kebanyakan skuter semuanya pakai belting. Baik, dari segi performance engine RT3 ni bagi saya sangat-sangat puas hati jugalah kan. Jadi bila kita nak memotong kenderaan kita di hadapan tu dengan sekali pula saja pecutan tu, bagi saya sangat-sangat memuaskan lah. Di 0 ke 100 meter kita naik tu boleh dapat dalam 10 ke 11 second dah dapat. Kemudian kami test dari segi suspension, iaitu fork di hadapan, teleskopik dan juga shock untuk absorber adjustable untuk RT3 ni bagi saya okey sangat, memuaskan hati. So bila kita corner pendek dan juga corner yang agak panjang, so tidaklah membuai sangat, walau bagaimanapun kena setting juga balik. Yang lebih penting bagi saya, setiap cornering tu tidak kena double stand dan juga orang kata enjin di belakang tu. Dan kebiasaan kita lihat memang kebanyakannya skuter dia punya clearing di belakang tu selalu tersagat bila corner yang melebihi daripada kebiasaan. Tapi untuk RT3 ni bagi saya corner yang agak okey, bagi saya tak kena pun dari segi, maksudnya tak kena pun kulit enjin tu dan juga double stand. Okey lah, okey sangat, okey sangat. Tadi pun sonok aku rasa. Aku nampak ni kan elek je. Tak, dia tak ada kena kan enjin. Tak. Kena double stand tak kena kan. Lepas tu dia punya tu pun absorber dia pun tak adalah berayon ada lah. Aku rasa kan stok kan. Tapi tak seksa lah. Okey kan? Ya. Lembut je tu. Bila pertama kali saya cuba RT3 ni, bagi saya lah sebuah skuter yang bagus sebenarnya bagi saya lah. Kedudukan kaki tu masih selesa. Sama ada kita boleh bengkokkan kaki kita dan meluruskan. Keselesaan bagi saya itu sangat penting. Untuk RT3 ni bagi saya kedudukan kaki untuk bikers atau rider sangat-sangat memuaskan hati saya. Kemudian handling, saya lihat kedudukan handle tu agak ke belakang sedikit. Mungkin perlukan biasa untuk kedudukan handle tu sendiri. Okey, kemudian saya cuba seat, cuba duduk seat RT3 ni. Bagi saya, satu, dia luas, besar, dan material seat ni bagi saya sangat-sangat puas hati. Bila perjalanan tu dekat atau jauh, saya rasa sangat selesa lah atas cushion yang diberikan untuk motosikal ni. Motosikal ni, RT3 ni bukanlah kata tak berat juga, 194 kg kan. Jadi saya cubalah untuk sesuaikan diri dengan motosikal ni sebab bodinya agak besar. Kita sebenarnya mana-mana motosikal pun kita kena biasakan dengan cara karakter dia dan juga bawaan. Okey, kita akan minta sikit pandangan daripada Encik Zul berkenaan dengan RT3 ni. Terus saksikan video ni sehingga habis. Terima kasih.
So untuk harga dari motor ni lingkungan 15,000 ke atas lah. Tak mungkin dapat 14,000 Setakat ni saya cek belum ada lagi lah. Sebab daripada dia first announce launching itu pun 15,188. Jadi 52 lah kata. Jadi plus insurans plus. Jadi sebab tu dia antara 15 ke 16 lah. Okey. Kita nak cerita sikit tentang braking atau brake motosikal ni. Jadi so far bagaimana pemerhatian tengok dari segi cengkaman? Okey tak brake untuk motosikal ni? Dia brake tu saya nak kata perfect tu tak lah. Tapi buat masa ni sekiranya dalam kelajuan bawah 100 tu dia memang sesuai. Semuanya mungkin lah. Saya mungkin kena pergi balik kepada service center. Nak kena tanya satu tahap kenapa saya punya brake ni terlalu rapat. Saya dah ajar lah, dia ada level. Leveling dia ada. Tapi saya dah adjust ke 4-4, saya masih tak dapat satu maknanya brake yang cantik lah pada tahap. Tapi brake belakang dia memang bagi saya dia okey. Maknanya saya tak perlu adjust apa-apa, dia dah okey. Cuma brake depannya lah saya tak rasa macam ada longgar. Dia dah habis kan, macam separuh dah tak ada kita genggam tu macam dah habis. Jadi merisaukan kita lah sebab normally macam saya suka pakai brake depan. Ada rasa tadi kosong separuh. Dia macam tarik habis. Saya tak tahulah orang lain pun ada rasa benda yang sama ke atau tidak. Tapi pada saya mungkin saya kena tanya balik lah bila masa first service nanti. Tapi alhamdulillah sebab dia ada dua brake, jadi pada saya tak ada risau apa sangat lah. Kan? Dia ada ABS kan? Sistem ABS kan? Dia ada ABS lah. Cuma mungkin level dia atau macam mana sistem depan tu ada rasa kurang sikit lah dia cengkaman dia tu kurang sikit lah. Kurang sikit. Tapi pada kelajuan maknanya lebih 100 tu depan tu buat masa ni tak digalakkan lah pada saya. Tapi tak tahu motor orang lain. Dia orang kata kedua kilang ni rezeki masing-masing kata. Mungkin rezeki saya dapat macam ni. Untuk brake depan ada kekurangan betul. Okey. Kemudian dari suspension sebab ada orang kata bergoyang lah dan sebagainya. Cerita sikit tentang suspension ni. Suspension ni tadi sebenarnya baru saya nak layan cornering lah. Hari ni saya dengan Naha saya layan cornering untuk check suspension dia perlu ditukar atau tak. Tapi pada saya buat masa ni belum perlu buat perubahan. Tapi daripada recommend sahabat-sahabat lah, maknanya dalam grup FB sini dia kata dia orang tukar 150ml fork depan apa semua tu. Minyak fork lah ke tukar lah. Dia kata minyak fork lah, tak payah tukar fork betul. Maknanya minyak fork dulu. Sebab saya rasa untuk aftermarket punya suspension RT3 saya rasa belum ada yang available sangat lagi lah, melainkan Racing Boy kan. Macam tu lah. Tapi buat masa ni saya rasa mungkin saya akan try satu persatu dulu lah. Mungkin kita buat minyak dulu. Sebab nak kata dia terlalu vibrate, tak, dia kata. Tapi ada rasa. Tipulah kata kan. Kalau motor baru keluar kita tak rasa apa-apa, kita rasa oh perfect sangat, tak ada. Tapi pada saya permulaan saya bawa daripada Setapak ke Kajang tu jalan lurus dia ada. Dia vibrate tapi dia tak goyang. Itu bagus dia. Maknanya saya tak perlu risau pasal balancing. Cumanya saya tak tahu kenapa dia keras, sama ada dia keras ataupun mungkin kena buat something lah. Kan pada suspension depan lah. Belakang saya tak ada masalah. Okey, kalau suspension belakang okey. Suspension belakang okey. Tadi saya corner tadi pun saya try untuk corner pada jalan yang tidak rata. Normal lah, bahayun. Kan, orang kata Olin pun dia tetap terasa. Tapi pada saya cornering tu yalah, macam motor ni kita nak cornering pun 100 pun dah kira. Okey lah kata kan. Maknanya saya tak ada rasa dia membuang ke tak ada. Maknanya overshoot tak ada. Itulah tadi bila saya tengok tadi kebanyakan skuter ni corner dia selalunya dia akan sagat double stand ataupun cover engine, tapi saya tengok tadi tak kena. Betul. Motor ni tak kena. Walaupun dia cakap ground clearance dia paling rendah. Tapi setakat ni alhamdulillah, walaupun ada sahabat-sahabat kata dia dah kena bumper apa semua, saya alhamdulillah setakat ni belum lagi lah. Tapi kemungkinan kalau selepas daripada ni kena mungkin lah kan. Mungkin cara bawaan kan. Mungkin lah. Hardcore mungkin lah sampai kena lah kot kan. Macam saya ni pun ada berhemat sikit. So kita lihat dari segi normal lah. Riding yang normal. So insyaAllah lah takkan kena lah. Tak ada masalah. Okey. Kemudian riding position. Kalau kita lihat tadi kedudukan motosikal ni kan. Okey Zul. Macam mana? Dari segi kedudukan kaki, dari segi position tangan tu, sebab saya tengok ni handle dia macam rapat sikit ke depan sini. Bila saya corner saya rasa macam kena sikit. Macam nak kena lah tapi tak kena pun kan. Okey Zul, macam mana pandangan awak tentang skuter lah, kita panggil skuter kan. Jadi skuter ni advantage dia satu, seat besar. Okay, bila ruang dia besar, kita boleh adjust lah kat mana kita nak duduk. Saya pun pernah duduk. Saya pun duduk, bontot saya betul-betul melekat sini. Baru dapat position yang selesa lah. Tapi disebabkan yalah, macam Naha dia pakai motor yang dia bawa
kepak lah orang kata, kembang kan. Saya pun ada bawa motor macam tu, tapi bila sebelum ni saya dah bawa motor yang moped, motor kecil. Jadi pada saya tak ada isu besar sangat lah sebenarnya. Jadi handle. Jadi handling dia tu tak ada isu. Sebab sekarang ni kita bawa skuter ni, kita bukan lebih kepada nak kona, kita main badan je. Kita layan orang kata kan. Jadi dia position untuk handling ni, untuk handle main banyak tu kurang lah sebenarnya. Dia perbezaan dia macam saya cakap lah, kalau dalam jam pun bila kita nak tukar lane dalam jam mungkin lah kita akan kona. Tapi saya rasa untuk ngelak kenderaan tu sebenarnya safe sebenarnya bila kita dah lock kita punya tangan tu kan. Bahawa kita punya siku tu dah lock kat badan. Jadi kita nak bawa tu layan sajalah. Tak payahlah orang kata kena macam ni, nak kena sana, kena sini kan. Tak ada, dia tak ada isu lah. Pada saya okey, tapi pada orang-orang yang bawa mungkin lah. Encik Naha dia ada try tadi motor saya, mungkin dia ada rasa pelik sikit lah. Sebab dia tak pernah dah lama tak motor kecil orang kata. Betul. Okey, kemudian kita nak cerita tentang kan top speed. Orang kata top speed motosikal ni boleh pergi 14, 16. Macam mana top speed? Dia kalau ikut declare ada yang pernah dapat kata 167 lah. Tapi macam saya baru lagi yang 200 pun belum. Setakat ni hari tu saya bawa pun dia pergi, saya saja pula pun 14 lah. Tapi orang kata belum whole lah orang kata. Boleh pergi lagi lah. Saya tak tahu sama ada boleh pergi tak. Tapi saya 14 tu saya cepat turun balik. Tak berani. Yalah, orang kata kan tengah dara jangan injek lebih. Kan kita injek lebih jadi lain-lain. Kita pun tak syok sebab dia ada dua benda. Pertama ada cakap henjuk je pasal dia ada waranti. Dan yang kedua saya pernah buat henjuk. Tapi selepas itu motor saya tak cun. Tapi ada orang yang henjuk dia cun selepas daripada motor dia pasal dia kata nak bagi dia biasa. Tapi pada saya untuk skuter lah 14 maintain tu ada orang pernah buat puas hati lah. Maknanya kita nak kejar masa, kita nak tentukan masa tu 14 tu adalah satu perkara yang dah baik kan. Kalau dia boleh pergi 100 110 tu kita terasa jugalah. Nak kena ambil masa yang lama sikit untuk kita bergerak. Tapi kalau macam kita tahu nak sampai sana 100 kilo, kita boleh agak dah. Mana 14 tu dalam keadaan selamat lah maknanya. Okey Zul, kita tanya sikit tentang berapakah liter untuk isian tangki dari motor ni. Berapa liter ni motor ni? Motor ni kalau ikut spek dia 17 liter lah. 17 liter agak okay. Tapi first keluar kedai tu saya dapat hampir 15 saja. Okey. Tapi sebenarnya sebab kita tak boleh nampak minyak tu dah penuh tak penuh sebenarnya. Jadi pada saya keadaan selamat bila nozzle tu tendang kita anggap penuh lah. Sebab saya rasa kalau mungkin lah kita isi kalau kita nampak kita isi mungkin boleh pergi 17. Tapi buat masa ni pada saya kita isi minyak sebab minyak tak nampak. Minyak dekat tepi ni ya. Jadi bila dia dalam keadaan memanjang macam tu kita tak nampak minyak tu kat mana label dia. Tapi kalau kita tahu tegak kita boleh nampak dia nak sampai ke label ujung dia tu lah maknanya bibir dia tu. Jadi kita tahu. Tapi yang ni pada saya dapat isi 15 tu pun dah kira hebat lah betul kan. Tangkinya besar lah. Maknanya kalau kita jalan pergi utara tu sampai dulu lah kan. Tak payah berhenti isi minyak. Tapi lah betul sebab kebanyakan skuter kalau 17 ni cukup besar lah kan. Mana dapat kan skuter lain tak dapat kan. Dia ada motor tu walaupun dia besar tapi tank dia tetap kecil kan. Jadi dia ada extra lah. Okey Zul, ada lagi yang terakhir nak cerita tentang dari motor ni. Mungkin ada lagi perkara yang ingin dijelaskan pada kita semua. Saya pun dia bagi Timsan. Mula pada siapa yang tak pernah dengar Timsan tu memang dia pelik. Cakap brand mana ni? Tapi saya pengguna Timsan. Daripada motor naked bike saya memang saya guna Timsan. Memang dia cornering dia agak menarik. Hujan pun dia tak ada masalah. Jadi permulaan tu saya tak tengok jenis tayar. Baru bila ada orang inform kata Timsan, pada saya puas hati lah. Saya tak perlu kacau tayar ni maknanya. Tayar standard video motor memang terbaik kan? Terbaik. Tak ada masalah. Mana Timsan ni daripada mana? Tayar daripada mana? Indonesia? Kalau ikut Taiwan. Taiwan. Tayar di Taiwan Timsan So tayar Timsan ni terbaik bukan calang tayar Nama je jarang dengar kan? Nama pada mula tu memanglah saya mula nak guna tu pun Timsan. Dia punya ayat Timsan kan. Tapi bila saya guna kat naked bike cornering memang dia tip-top. Pasal dia masa saya beli tu dia ada 3. Maknanya soft, medium soft dengan hard. Jadi dia boleh main untuk cornering. Kan. Tapi bila dekat sini guna saya pun corner tadi pun dia tak adalah tayar tu keras kelentung sebab orang biasa kalau motor baru ni tayar tu dia akan keras macam ada lilin lah. Dia akan ada skid sikit. Betul. Tapi tadi saya bawa
Abang Nahang kita pun tengok daripada belakang pun pada dia tak ada lah dia nak tiba nak horn saya kan, bahaya kan. Jadi tak ada. Jadi yang lain-lain pada saya. Okey, sedikit info berkenaan dengan W Motor. Di video ni ada video kedua. So semoga ada manfaat anda semua berkenaan dengan motosikal yang terbaru iaitu W Motor. Jadi terima kasih kepada Cik Zul. Mungkin pengalaman dan info-info dapat membantu kita bagi mereka yang ingin memiliki W Motor kan. Ya betul. Semoga jumpa lagi video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.